So video ni rekod lah, cikgu rekod video ni sebab cikgu akan share juga dalam grup untuk baca untuk kawan-kawan lain yang tak dapat join. Okay. So untuk kita menjawab soalan ni, macam cikgu kata lah, soalan di bahagian nombor 2 ni mesti diselesaikan dalam masa 40 minit. Lebih sikit je boleh. Kurang tak apa. Masa lebih tak boleh lah. So, kita akan tengok macam mana cara dia 40 minit. Ada korang boleh jawab dalam masa 40 minit soalan ni? Soalan ke nombor 2 atau soalan nombor 3 ni? Ada? Lebih kurang lah 40 minit Itu anggaran masa yang sesuai lah untuk menjawab soalan ini. Okay. So, yang pertama, cikgu akan ajar cara dia, kita akan label dulu. Pertama, jangan kedekut nak conteng kertas. Conteng sahaja kertas yang korang ada. Sebab soalan tu, kertas tu korang buat balik juga. Contenglah. Korang nak buat macam mana pun, korang buat sahaja. So, untuk yang pertama adalah kita label. Label apa? Kita labelkan apa yang kita nak. Apa yang kita nak tahu. Kita nak masukkan dekat mana. So, kita senaraikan. Contohnya, inventory. Contoh yang pertama. So, ni dia bagi catatan beregu lah. Catatan beregu. Silap lah. Dan imbangan duga. Tengok imbangan duga. Dia dah bagi nilai yang sepadan lah. So, dia dah bahagikan debit dan kredit. Lebih mudah lah. Ada soalan yang dia tak bagi debit kredit. Dia letak dalam satu baris dia. Imbangan duga dia tu. So, itu korang kena tengok betul-betul. Okay, so untuk kes ni dia dah bahagikan satu persatu. Maksudnya bahagian debit dan kredit. Okay. So untuk jawab soalan dia, korang kena tengok. Contoh inventory yang pertama, korang nak masuk dekat mana? Cikgu akan labelkan, okay, AP. So AP ni apa? Akaun perdagangan. Lepas tu H untuk hasil. Okay. B untuk belanja. Ini label untuk kita masukkan dekat mana. Kalau dia asset liability atau PKK. PKK boleh. Ataupun korang boleh letak PKK, korang letak asset. Asset tu A lah. L untuk liability. Dan juga E untuk equity lah. Equity pemilik. Okay. So, ini label yang sesuai lah kalau korang guna. Okay. So, untuk soalan ni. So, untuk A. So, AP. Akaun perdagangan. Dia adalah inventory awal. Inventory awal. Okay. Lagi belian. So, belian pun dalam AP. Okay. So, labelkan dulu. Korang labelkan dulu semua ni. Gaji apa? Belanja. Bank. PKK. Korang boleh buat A macam ni. Asset. Korang tahulah. Okay. Sewa. Belanja. Insurans. Belanja. Akaun belum terima. PKK. Asset. So, korang dah tetapkan masuk. Nak masuk kat mana, nanti korang hanya rujuk saja label dia tu. So, korang dah tahu. Korang tak cari mana lagi yang perlu masuk ke asset. Mana lagi. So, sebab tu, korang habis masa bila nak masukkan tu, korang baru cari. Bila korang dapat kotak, korang baru cari. Apa lagi yang belum masuk. Korang cari. Cari tu habis nak masa yang lama. Bila korang dah label, korang dah tahu kat mana dia tempat dia masuk. So, korang terus tulis masuk sehingga habis. Itu lebih mudah lah. Hutang lapor, belanja. Nak tulis, belanja. Kadar bayaran, belanja. Ni alat tak ni, kos. So, PKK. Asset. So, korang boleh tulis asset. Asset bukan semasa, ikut suka korang. Macam tu. Kenderaan, asset bukan semasa, PKK. Ikut suka. Itu cara korang nak elaborate lah untuk bagi korang faham. Ini cara cikgu faham lah. Dan cikgu nak ajar korang faham, ikut cara cikgu pun boleh. Kalau korang rasa faham cara korang, korang label cara korang lah. Commission, belanja. Angkutan keluar, belanja. Okey, macam tu. So, korang boleh masukkan. Modal, equity pemilik, PKK, macam tu. Jualan, akaun perdagangan, diskaun, hasil,
Ni kredit Dia tak tulis lah diskaun apa. So ni korang kena tahu. Debit, diskaun, diberi. Yang ni diskaun diterima. Hasil Okey. Akaun belum bayar. PKK liability. Ulangan belian. Yang ni akaun perdagangan. Susut nilai terkumpul. Ini PKK. PKK asset. Duduk dekat asset. Sama PKK asset juga. Asset bukan semasa. Okey. Peruntukan hutang ragu pun duduk dekat asset. PKK asset. Okay. So yang ni rasanya ramai dah tahu cara label dia. Cuma korang kena praktikkan lah. Kena labelkan. Buat label dia. Okay. So label tak lama pun. 2-3 minit korang dah siap label dah. Okay. Barulah kita jawab soalan. Jangan buat kotak lagi. Baru kita mula untuk jawab soalan dia. Yang baru kita tengok soalan. Okay. So soalan yang pertama, inventory pada 31 Disember 2020. So ini adalah inventory akhir. So ini nak masuk mana? Nak masuk ada dua. Akaun perdagangan, PKK. Nampak? Bahagian aset. So korang label tu teruslah dua bahagian. Nanti korang dah isi, korang boleh potong. Benda ni korang isi nanti cikgu ajar sekali potong. So jangan tak kelang kabut nak cari. Okay. Alat tulis tidak habis guna. Okey, untuk soalan yang pertama yang kita akan selesaikan. Okey. So dia ada satu tadi tentang perbelanjaan alat tulis sebanyak 225. Dekat situ korang boleh tengok. Okey. So alat tulis tidak habis guna sebanyak 100. Okey. So kalau tidak habis guna dia panggil inventory asset. Inventory inventory alat tulis. Inventory alat tulis. Alat tulis. Sebanyak RM100. So ini akan masuk di PKK. Bahagian aset. Sebab dia adalah alat tulis yang kita tak guna. Okey. Macam mana pula di bahagian alat tulis tu? Kita nak tulis apa di bahagian alat tulis? Kita akan tolakkan dia. Dekat belanja alat tulis kita kena tolak sebanyak 100. So nilai baru bagi alat tulis adalah 125. So ini akan masuk belanja. 100 akan masuk di PKK bahagian aset. Ada soalan? Ada nak tanya? Kenapa? Okey, boleh. Faham untuk dua soalan? Okey, tak apa. Soalan ni nampak macam senang kan? Nanti kita pergi kalau satu lagi soalan ke yang susah sikit. Okey. Kalau sempat lah untuk hari ni. Okey, sewa tahunan sebanyak 4,200. Sewa tahunan 4,200. Okey, kita tengok. Mana sewa tadi? Sewa dia sebanyak 3,850 sahaja. Ini yang dah diterima. Yang dah diterima. Yang dibayar. Yang telah dibayar adalah 3,850. Sekarang dia cakap setahun. Sewa dia sebanyak 4,200. So masih kurang bayar sebanyak berapa? 4,200 tolak dengan 3,850. So korang akan dapat masih lagi kurang bayar sebanyak RM350. Okey. So ini nama dia apa? Untuk 350 ni, nama dia adalah sewa belum bayar. Okey, sewa belum bayar 300 ni. Sewa belum bayar ni, kita nak masuk dekat mana? Kita akan masuk di PKK bahagian liability. Kenapa bahagian liability? Belanja belum bayar, maksudnya tahun depan ataupun bulan depan kita tahun depan ke bulan depan kita kena bayar lebih. So bayar lebih lagi kita menambah liability.
Itu maksud dia. Okey. So, untuk sewa, di bahagian sewa ni korang boleh potong. So, korang tulis nilai baharu yang sepatutnya sewa tahunan dia adalah 4,200. 4,200 sewa tahunan. Korang kena tulis nilai yang setahun. Walaupun dia belum bayar ataupun walaupun dia belum terima, kita kena tulis perbelanjaan ataupun hasil setahun. Okey, ada nak tanya soalan tentang soalan sewa tu? Boleh faham Okey. Soalan seterusnya. Kalau tak ada, cikgu masuk soalan seterusnya. Kalau nak tanya, boleh tanya je. Okey, tak ada Okey, setakat ni. Okey. Seorang yang ni dah settle 3. Okey, yang keempat, ulangan belian 160 tertinggal rekod dalam buku. So bila tertinggal rekod ulangan belian ya. So ulangan belian kita akan tulis apa? So dia ada dua Kalau dia tak rekod, so dia mesti ada dua, iaitu akaun pulangan belian. So pulangan belian akan bertambah lah. Akan bertambah sebanyak 160. So amount baru dia berapa? 492 tambah 160. So dia jadi 652. Satu lagi dekat mana bahagian dia? Iaitu di akaun belum bayar. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni. Dekat akaun belum bayar ni mesti tolak 160 Kena tolak 160. Kenapa? Sebab kita ada pulangan barang dekat dia. Sebab dia tak catat di mana-mana bahagian lagi. So kita kena tolak lah di akaun belum bayar hutang kita. Semakin berkurang lah. Okey, 1,480 tolak 160. So kita dapat 1,320. 1,320. Itu nilai baru untuk akaun belum bayar. Okey. Ada nak tanya soalan berkaitan dengan ulangan belian tu, kenapa kita tolak dengan akaun belum bayar? Boleh faham tak? Dekat kenapa pulangan belian dan kenapa kita tak tambah dekat belian. Pulangan belian kita masukkan di bahagian pulangan belian lah. Barang tu berkurang. Pulangkan balik barang tu. Dan bila kita memulangkan barang tu, maksudnya hutang kita semakin berkurang. Okey. Seterusnya, seorang pelanggan telah mengisytiharkan muflis. Telah diisytiharkan muflis dengan hutangnya 320 menjadi lapuk. Hutang lapuk lah. Okey. So, hutang lapuk. Ini daripada seorang pelanggan ni apa? Daripada mana? Daripada akaun belum terima. Bukan akaun belum bayar. Dia ni hutang dengan kita. So, akaun belum bayar. Satu lagi, akaun yang dia akan masuk di hutang lapuk. Duit dia jadi masuk dekat hutang lapuk. So, kita tengok hutang lapuk 120. Kita kena tambah dengan 320. So, 320 tambah 120. So, korang dapat 440. Okey. Bagaimana pula dekat akaun belum terima? Akaun belum terima, kita mesti tolak lah sebab hutang tu tidak boleh dibayar. Tapi kita terus masuk di hutang lapuk. Jadi hutang dekat akaun belum terima pun kita mesti tolak dengan 320. Okey, so 2560 tolak 320. So dia jadi 2240. Okey. 2240. Okey, ada orang nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya soalan ni? Ada geng nak masuk. Okay.
Okey. Boleh setakat ni. Okay. So untuk seterusnya kita akan masuk soalan yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam, peruntukan hutang ragu 5% dari akaun belum terima bersih. Kenapa dia tulis bersih? Sebab tadi ada penolakan. Ada tolak dengan 320 tu. So yang dah ditolak dengan hutang ragu lah. Hutang ragu, hutang lapuk. Jadi kita cuba kira 5% daripada hutang ragu tu. Kita tengok berapa nilai dia. So perkiraan dia adalah 2240 darab dengan 5%. So dapat 112. Okey, so kita tengok dengan peruntukan hutang ragu yang sedia ada. Peruntukan hutang ragu yang sedia ada sebanyak 240. Okey. So 240 ni kita kena tolak 240 tolak 112. So dia akan dapat 2128. Okey. So ini bermaksud pengurangan hutang ragu. Apa maksud pengurangan hutang ragu? Peruntukan hutang ragu asal dia 240. Tetapi dia bagi peruntukan yang 5%. So jadi harga akaun sekarang yang perlu dibayar untuk diperuntukkan dalam hutang ragu yang baru adalah 112. Jadi 128 tu dikira pengurangan hutang ragu. So pengurangan hutang ragu ni dia masuk dekat bahagian hasil. So dia nama dia pengurangan hutang ragu. Okey. So 240 ni kita kena potong. Untuk peruntukan hutang ragu kita kena tulis peruntukan hutang ragu yang baru iaitu 112. Jangan biarkan ada lagi 240 tu. Nanti korang keliru. Korang pergi tulis 240. Ambil yang baru. Potong nilai macam yang salah. Yang kita dah betulkan, potong. Cikgu ada potong Ada cikgu tak potong. So alat tulis tu sepatutnya cikgu potong Ni pun cikgu kena potong. Okey. Kalau belum bayar tu cikgu kena potong. Ni pun potong lah. Potong yang kita dah betulkan, kita potong nilai yang salah tadi tu. Yang baru kita kena potong. Okay, ni. So kita tinggal yang nilai yang baru sajalah. Okay. Okey, seterusnya. Alatan disusut nilai 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Okey. Siapa kat sini dia tak berapa faham tentang hutang ragu? Ni untuk tajuk seterusnya lah. Cikgu boleh bincang. Hutang ragu. Susut nilai. Ni. Lepas tu, hasil dan belanja. Hasil dan belanja belum bayar, belum terima tu. Yang ni insya-Allah untuk kelas seterusnya. Cikgu akan terangkan macam mana nak menyelesaikan 3 masalah ni. Tapi kita selesaikan dalam ni pun cikgu dah ajar penyelesaiannya. Tapi nanti cikgu akan ajar balik untuk penyelesaian 3 masalah ni. Okey. So susut nilai kaedah baki berkurangan. Keliru. Betul. Dia memang keliru lah. Sebab tu kena tengok betul-betul. Untuk macam case tadi tu, macam peruntukan hutang ragu. Nak ambil yang mana? Nak ambil 240. Bukan. Ambil nilai yang baru kita cari tu. So berkurang ke bertambah pengurangan hutang ragu adalah hasil. Pertambahan hutang ragu adalah belanja. Okey. Sekarang ni susut nilai alatan. So alatan 6,700 dia menggunakan kaedah baki berkurangan. So alatan
6700. Kena tolak susut nilai alatan dulu sebanyak 670. Kita dapat berapa ni? So dapat 6030. So barulah korang darab dengan 10%. 10%. So dia dapat 603. Betul tak? 603. 603 ini adalah susut nilai. Susut nilai ni nak letak kat mana? Susut nilai ni mesti diletak di belanja. Cikgu yang mana duduk kat aset? Okey. Tengok ni. Susut nilai terkumpul alatan tu 670. Kita dah tolak tadi. So tolak dah, kita buat pengiraan baru dapat 603. Okey, dekat peruntukan hutang ragu silap. Untuk susut nilai terkumpul alatan 670 tu kena tambah dengan 603. So kita dapat nilai baru. 603 tambah 670. So korang akan dapat. So susut nilai yang baru korang akan dapat adalah 1273. Ni nilai baru. So nilai ni korang boleh potong. Ni nilai baru untuk susut nilai alat terkumpul. Ya, ada nak tanya? Sana aku duduk, sana juga kau. Sana lah kau. Kau tu meja tu kau sudah kan? Siapa buka mic tu? Okey. Beres. Untuk yang tu. So, kita kena tulis susut nilai terkumpul yang baru. Kena tambah dengan susut nilai yang baru kita cari tadi. Susut nilai yang kita baru cari tu 603 akan masuk dekat belanja. Tapi untuk susut nilai terkumpul, alatan kena tambah dengan baki yang sebelum. 670 tambah dengan 603. Okey. Sama juga untuk satu lagi. Cuma beza dia, kaedah baki berkurangan ni kita mesti tolak dengan susut nilai terkumpul yang sebelum. Berbeza dengan kaedah garis lurus. Kaedah garis lurus, kita tengok harga kereta 20,000. Okay, so harga kereta 20,000. Bila kaedah garis lurus, tak payah dah tolak dengan susut nilai terkumpul yang lama. So maksudnya 2,000 lah. So 2,000 adalah susut nilai kenderaan. Sini susut nilai. Kenderaan ni susut nilai alatan. Ni susut nilai kenderaan. Okey. Tapi kenderaan ni 2,000 ni mesti ditambah dekat susut nilai terkumpul kenderaan. Tambahlah. So potong jadi 4,000. Tambah 2,000 jadi 4,000. Itu nilai yang baru. Nilai yang baru. Okey. Boleh. Ada nak tanya pasal susut nilai ni lagi? Ataupun mana-mana soalan sebelum cikgu isi dalam maklumat ni? Ada sebarang soalan nak tanya berkaitan dengan susut nilai, hutang lapuk ke, hutang ragu ke? Itu masalah yang utama bagi korang. PHR, peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu tadi isi kat mana? Okey, peruntukan hutang ragu yang baru ke? Yang baru tu, peruntukan hutang ragu kita masuk di dalam aset nanti. Kita tolak dengan akaun belum terima. Tapi ada pengurangan hutang ragu. Pengurangan hutang ragu tu dia masuk dekat hasil. Korang kena bezakan peruntukan hutang ragu dekat bahagian aset. Pengurangan hutang ragu di bahagian hasil. Okey. Lagi ada soalan? Maksudnya nak explain balik. Confused pasal? Okey. Cikgu cari tempat kosong. Okey. Okey. Sekejap. Cikgu tengok.
tengok dia punya akaun belum terima dia berapa tadi? Akaun belum terima 2240. Okey. So ni akaun belum terima. 2240. Ini adalah akaun belum terima, jumlah akaun belum terima. Okey. So dia kata penuntukan hutang ragu setahun adalah 5%. Untuk setahun. Okey. Dan penuntukan hutang ragu yang sedia ada dalam imbangan duga tu dia bagi yang asal dia peruntukan hutang ragu dia 240 peruntukan hutang ragu yang lama yang peruntukan hutang ragu yang sebelum ni adalah 240. Ni yang asal dia lah. Okey, sekarang ni kita kena buat pengiraan baru lah. 5% daripada 2240. 2240 jadi 2240 darab dengan 5% lah. 5%, so korang dapat 112. Betul? Okey, 112 ni adalah peruntukan hutang ragu baharu. Yang baru. Okey. 240 ni tak boleh catat dah. Yang ni masuk dekat aset. Yang ni masuk aset. Faham? Dan yang ni akan tolak dengan akaun belum terima nanti. Nilai baru ni 112. Habis 240 tu kita potong lah. Tapi sebelum potong tu kita tolak dulu. 240 tolak dengan 112. So 240 tolak 112 korang akan dapat 128. Okey. 128 ni ini dinamakan sebagai pengurangan hutang ragu. Kenapa pengurangan ni masuk hasil? Hutang kita berkurang. Yalah, kita jadi hasil lah. Kalau kita hutang tu makin bertambah, kita letak dekat belanja. Okey, itu beza dia tu. Okey, boleh faham tak pasal ni? Siapa lagi nak tanya? Pengiraan dia. Boleh? Siapa yang nama tu, yang titik dia cikgu tak tahu nama dia? Beritahu nama sikit. Fas ada, Lauren, Amir, Fahmi. Yang lain ada nama. Yang titik tu bagi nama sikit. Nama apa? Takkan cikgu nak panggil nama titik. Beritahu nama kat cikgu. Okey. Fas boleh tak? An AM Am. Okey. Okey. So itu dah bentuk pengiraan dia. Jangan ambil dah nilai ni Nilai ni dah terkeluar. Ambil nilai baru yang akan masuk dekat aset dan 128 tu akan masuk dekat hasil. Okey, nanti kita tengok soalan lain. Soalan-soalan lain baru kita boleh faham. Okey. So yang ni cikgu nak tunjuk dulu cara korang isi dalam soalan lepas ni cikgu suruh korang isi pula sendiri Okey. Okey, so sekarang ni kita ada sekejap cikgu nak isi mana nak tukar jadi sekejap ya. Mudah sikit. Ini mudah sikit. Duduk sebelah-sebelah ni. Okey. Dan kalau dah nampak okey. So cikgu isi dulu yang sebelah ni Okey, pertama adalah kita kena masuk. Okey, kita tulis dulu. Dia nak apa? Akaun perdagangan. So akaun perdagangan dan apa nama dia? Dan untung rugi.
pada 31 Disember 2020. Okey. Biasakan tulis nama syarikat dekat atas nama syarikat kedai kenapa tak tahu nak buat ni. Korang tulis kat bahagian tu macam susah, kita tak boleh tulis kat bahagian kedai Pustaka Bistari tu korang kena tulis nama dia. Okey. Cikgu tak boleh tulis kat atas tu, kenapa dah. Okey. Nama tu kadang-kadang boleh dapat markah juga tu. Tak dapat banyak lah. Satu ataupun separuh je lah. Okey. Seterusnya kita akan isi kotak dia. So, yang pertama adalah jualan So, jualan RM. So, korang terus pilih je. Okey, jualan. Ni. 4, 8, 6, 3, 4. Ada orang buat kolom kedua. Boleh juga. Tapi dia tak ada pulangan jualan. So, dia terus kepada jualan bersih. Jualan bersih je terus. So, dia akan jadi 4, 8, 6, 3, 4. So, dia tidak ada pulangan jualan. Okey. So, bila korang dah siap, korang nak potong macam ni pun boleh. So, tak ada masalah. Sebab korang tak nak bagi keliru itu pun memudahkan korang nak semak. Nak tengok korang dah masuk ke belum. Bila korang dah masuk, korang potong. Okey. Seterusnya, tolak kos jualan. So, kita kena masuk inventory awal. Inventory awal 7560. Okey, potong terus. Lepas tu, belian. Belian 20,800. Potong. Lepas tu, tolak dengan pulangan belian kan. Pulangan belian. Pulangan belian yang baru Nilai baru pulangan belian tadi adalah 652. Okey. Tolak dia ada lagi berkaitan dengan belian ni kadang-kadang banyak dia punya. Ada duty atas belian, ada cukai atas belian. Okey, so itu kita kena letak. So kat sini, cikgu masuk kat sini lah. Terus sebab tak ada tak ada duty atas belian ke, tak ada. Okey. So 20,800 tolak dengan 652. Jadi 20. So ni boleh jadi belian bersih belian bersih. Okey. So korang tambahlah. Okey. 7560 tambah 20148. So korang akan dapat 27708. So ini adalah barang untuk dijual barang untuk dijual. Okey. So korang kena tolak lagi adalah inventory akhir. Inventory akhir. So inventory akhir. Inventory akhir tadi berapa? 6,980. Okey. Kat sini cikgu tulis kos jualan kat sini sebab cikgu ikut format dia yang kertas tu So cikgu tulis ke ujung terus 27708 tolak 6980. So cikgu tulis kat sini bahagian sini So cikgu garis. So cikgu tulis 20728. Okey. So tolak jualan bersih tolak dengan kos jualan. So 48634 tolak dengan 20728. Okey. Korang dapat untung kasar dia 27906. 27906. Okey. Dia cari isi je. Ada orang dah tahu isi. Tapi tak ingat format je lah. Hati-hatilah. Korang kena ingatlah format Nak ingat format mudah je. Buat latihan banyak kali. Kalau hafal, kadang-kadang lupa. Janji korang kena tahu. Format tak penting sangat. Korang kena tahu cara nak masuk dia kat mana. Korang tahu tempat kedudukan dia. Sebab tu, cikgu dah listkan siap-siap ni.
Bila korang tahu tempat dia, korang senang je masukkan je. Okey. So, ni dah habis tadi. Pulangan belian pun dah habis, dah masukkan. Okey. Seterusnya, cikgu potong, cikgu tak ambil gambar. Nanti korang nak tengok, susah juga. Kita ambil gambar. Cikgu boleh share dekat dalam tu. Okey. Yang lengkap ni cikgu boleh share balik nanti. Okey. Kita dah dapat untung kasar. Oh, silap. Kedudukan dia tak berapa cantik pula. Salah tempat. Ni untung kasar kat sini. 27906. Ini 20728 garis. Okey, seterusnya kita nak masukkan hasil. Apa hasil yang kita tulis tadi? Hasil korang cari bahagian kredit je lah. Diskaun. Diterima. Korang nak tulis diskaun sahaja pun boleh juga. Diskaun diterima 530. Ada lagi hasil. Satu lagi tadi pengurangan hutang ragu iaitu sebanyak, korang tulis panjang lah dalam exam tu. 128. Okey, ada lagi hasil. So dah potong. Oh, tekan hutang ragu pun dah potong. Okey. Dah tak ada. So dah tak ada, korang terus boleh jumlahkan dia. 530 tambah. So jadi 2 jadi 658. Okey. Okey, seterusnya kita masukkan belanja. Kita masukkan perbelanjaan pula yang ada dekat belanja tadi. Banyak tu belanja. Ada gaji. Okay. Gaji 5,200. Potong lah. Dah masuk potong. Sewa 4,200. Masukkan nilai yang baru. Potong. Insurans. Bila korang potong, benda tu dah tak ada dah. So korang dah tahu, oh ni dah ambil. Dah selesai masuk. Tak adalah tulis berulang kali. Hutang lapuk. Hutang lapuk. Alat tulis. Kita bincang macam ni pun tak ambil masa yang lama pun. Sebab cikgu gunakan kaedah cikgu ni, kita bincang, kita isi, kita isi dan kita isi jawapan. So dalam perbincangan pun tak sampailah sejam pun buat benda ni. Dia lebih cepat. So kalau korang boleh buat seorang, korang tak bincang dengan siapa-siapa. Jadi korang isi 40 minit tu memang sempat lah. So korang kena tengok betul-betul dan isi. So alat tulis lengkapkan dulu. Cadang bayaran 90. Okay, isi potong commission. Commission 550. Okay, potong. Lagi tak ada dah. Sebelah kredit korang jangan cari lah. Tengok dekat soalan pula yang kita tulis. Apa yang masuk belanja lagi. Sewa tak ada. Okay, yang bawah tak ada.
So yang kita senaraikan adalah tadi susut nilai. Susut nilai alatan, susut nilai kenderaan. Susut nilai alatan 603, kenderaan 2000. Okay, macam tu je lah. So habis. Dah. Yang ni susut nilai ni korang potong. Sebab dah masuk. Ada lagi tak belanja yang kita tertinggal? Tak ada lah. Tak ada. Okay, ni dah potong. Jadi dah masuk kan. Sewa belum bayar. Okay, tak ada Semua dah settle kat situ. Nampak tak? So tinggal, sekarang ni tinggal yang dekat PKK sahaja. Tinggal kat bahagian PKK. So kita boleh kira lah belanja dia berapa. Kosong-kosong tambah 4, 2, kosong. Korang kira juga takut cikgu salah. Kalau salah, korang beritahu ada kat cikgu. Korang beritahu dekat cikgu. Tambah 603 tambah 2000. So, cikgu dapat kat sini 14,268. So, untung bersih dia berapa? 27906 tambah 658. Cikgu tak kira sendiri. So, kita boleh tulis 28564. Okay. So, tolak dengan 14268. So, dia dapat 14,296. So, ini untung bersih. Cuba korang tengok lah. Takut cikgu tersalah kira. Tapi cikgu rasa korang tengok dulu. Betul tak pengiraan tu? Okay. Tapi ada cara dia. Kalau korang nak tengok, nak semak korang ada salah ke tak ada salah. Okay. Mari kita buat. Kalau cikgu ada salah, cikgu boleh tunjukkan kat mana kita nak cari salah kita. Tapi kalau ni dapat betul nanti, tak adalah salah dia. Okay. So biasanya cikgu tak akan stay kat sini. Nak check balik siapa salah, tak payah. Korang jangan buang masa dah dekat sini. Betul ke buat ni? Tak payah. Korang terus masuk di penyata kedudukan keuangan lah. Okay. So penyata kedudukan keuangan. Okay. Tulislah. Cikgu tak muat lah tulis. Korang tulis pada 31 Disember. Jangan tulis separuh macam cikgu tu. Tulis sampai habis lengkap Okay. Sekejap cikgu padam balik. Cikgu tulis balik. Tak muat. Tak apa. Cikgu tulis balik. Besarkan dia sikit. Penyata kedudukan tarikh bila? Pada 31. Orang salin je lah balik apa yang ditulis tu. 2020. Okay. Beres. Sekarang kita nak isi lah. Apa lagi yang tinggal tadi? Okay. Kita cari dulu aset bukan semasa. Tu ada alatan dengan kenderaan. So, korang tulis lah. Alatan kenderaan. Okay. Alatan dengan kenderaan berapa dia punya nilai dia tadi? 6,700. Itu harga kos So bahagian kos lah masuk kan. Ini kereta 20,000. Susut nilai terkumpul dia berapa? Susut nilai terkumpul dia tadi 1273. 1273. Kenderaan 4,000. Okey, tolak lah. Tak indah. Ya, Foto cikgu. Hang. Ya. Sudah jadi 5,427 20,000 so jadi 16,000 Betul tak? Okey.
So yang tadi tu korang boleh potong. Korang dah masukkan potong. Okey. Peruntukan susut nilai. Okey. Ada lagi tak aset bukan semasa? Tak ada dah. Tak ada dah. Okey. So sekarang ni korang nak masukkan dekat akaun aset semasa pula. So aset semasa. Ada tanya ke? Cikgu. Ya, jumlah yang ditambah. Jangan ambil jumlah lama. Ambil jumlah yang ditambah ni. Yang cikgu dah tambah. Sebab tu cikgu potong dah yang lama tu. Yang lama 2000 dengan 670 tu cikgu potong. Siap-siap. Jangan terkeliru. So kita ambil yang kita dah betulkan. Yang kita dah adjust. Sebab tu cikgu buat pengiraan dekat sini. Semua ni korang conteng dekat soalan korang je. Dah betul kan? Baru isi balik. Dah betul, isi. So korang dah buang. Benda yang tak perlu korang dah padam dah. So korang akan ambil. So korang tak keliru. Ni korang pergi copy yang lama lagi. Yang baru dah betul kan? Kan rugi masa. Korang nak kena check salah pula. Okay. So asset ada bank. Bank berapa tu? Hmm, 6810. Korang letak bahagian mana biasanya? Kolom tu dia dia taklah berat sangat. So korang boleh letaklah dekat biasanya kolom yang kedua tu. Sebab ni 4 kolom So dia letak di bahagian sini lah. Mudah sikit. Ni jumlah dia. Jumlah cikgu letak kat sini. Lupa nak kira jumlah dia. 5427 16,000. So 21427. Okay. So bank loan cikgu tulis kat sini lah. Bank tadi berapa amount dia? 6810. 6810. Okay. So, bank potong. Bank dah masuk. Okay. Lagi apa lagi aset? Akaun belum terima. Akaun belum terima. So, akaun belum terima. Ada orang nak isi macam mana? Isilah dekat kos tu. Akaun belum terima tu korang isi kat kos dulu. Nanti kan ada peruntukan hutang ragu kan. 2240. So 2240 peruntukan hutang ragu ni 112 tu. So korang isilah yang jawapan yang betul ni. 2240 tolak 112 sama dengan 2128. Ataupun korang nak tulis kat bahagian bawah tu pun boleh juga. Lain sikit. Tapi yang ni pun dah betul lah. Kalau korang buat macam ni. Okay, so peruntukan hutang ragu tadi dah habis Sudah buang lah. Okay. Sama juga dengan akaun belum bayar dah habis. So tinggal modal dengan pelanggan akaun belum bayar. Okey, satu lagi kita tertinggal Ni inventory akhir dengan inventory alat tulis. So jangan tertinggal yang tu. Check balik. Inventory akhir dengan inventory alat tulis. So alat tulis tadi 100. So inventory akhir tadi nilai dia 6,980. Okey. Okey. So dah tak ada dah. Ni inventory pun dah habis. Alat tulis pun dah habis. Okey. Ulangan belian tu dah habis lah tadi. Hutang lapuk dah habis juga. So tak ada dah. Okey. So tinggal sewa belum bayar dengan modal dia lah. Satu lagi akaun belum bayar. So dekat liability akaun belum bayar. Belum bayar sebanyak berapa tadi? Belum bayar yang dah tukar tadi 1320. Yang kita dah betulkan 1320
Dan juga tadi sewa belum bayar. Sewa belum bayar tadi berapa? Ni 350. 350. Okey. So nak dapat modal kerja, aset tolak liability kan. Letak situ. Kalau nak letak kat depan ni boleh letak kat ujung lah. Senang Lepas tolak tu. Nak dapat satu. Ini korang boleh buat jumlah dia kot. Nak dapat 10 tambah 2128 tambah 690. 100. So dapat 16,000. 1350. Ada tertinggal, ada cikgu tertinggal. Kalau ada, beritahu So 16018 tolak 1670. 1670. So dapat modal kerja dia dapat 14348. Okey. So korang kena tambahlah untuk dapat jumlah akhir dia. Jumlah yang terakhir dia. Jumlah yang terakhir korang tambahlah 21,127. Cikgu takut cikgu tersalah tulis nilai ni. Tapi kita tengok dulu betul ke tak. 3, 5, 7, 7, 5. Okey. Okay, so kita tengok pula dekat equity pemilik. Equity pemilik tadi modal modal. Modal dia berapa? 21479. 21479. Okey. Lepas tu kita ambil untung bersih tambah dengan untung bersih. Asalnya tak ada dah. Tadi yang lain. So 14,000. 14,296. 1,296. 296. Okey. So macam ni korang dapat. Berah korang kira betul ke tak? Okey. So jawapan dia dapat sama So tak ada kesalahan. Tak ada kesalahan. So korang jangan pening kepala. Selagi korang tak selesai benda ni, korang jangan pening kepala nak tahu salah ke betul. Okey. Nampak tak? Boleh? Korang nampak tak benda ni? So korang jangan pening-pening dulu. Nak check dekat atas ni. Bazir masa. Kalau korang check dekat akaun perdagangan dan untung rugi, bila kita tengok dekat untung rugi kan, korang habis masa. Korang nak check salah ke betul ke salah ke betul. Jangan check. Jangan check sehingga korang dapat yang akhir ni. Ni dua ni. Kalau balance, ya korang betul tu. Tapi mungkin ada kesalahan. Tapi kalau betul tu kira bagus lah. Maksudnya seimbang tu. Mungkin ada kesalahan kecil. Yang tu korang boleh abaikan lah. Dia tak efek banyak lah. Kalau korang boleh cari tak apa. Nanti korang dah siap soalan nak check balik baru check. Tapi kalau tak balance, bila tak balance dekat sini baru kita check kesalahan tu. Kita tengok. Tapi cikgu buat ni tak ada pula salah. Kalau ada salah ni kita boleh check. Macam mana cara check dia? Kita tolak dua-dua bahagian ni. Kalau contoh beza dia 1,000. Korang carilah amount 1,000. Yang mana amount 1,000? Takut korang tersilap. So korang cari dekat amount 1,000. Kadang-kadang satu atau dua kesalahan. Kalau satu kesalahan senang cari. Macam tu. So dekat sinilah korang kena check betul-betul. Modal akhir tu ni lah. Yang tambah dengan untung bersih tu nama dia modal akhir. Ni. Modal tambah untung bersih nama dia modal akhir. Modal akhir.
Dah, itu je. Modal akhir tu tak ambil dekat mana-mana. Modal akhir tu modal awal tambah untung mesin. Kalau ada ambilan, kita tolak dengan ambilan. Itu je. Okey, faham Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Korang kalau tak sempat ambil gambar, nanti cikgu hantar gambar dia Ataupun korang boleh tengok balik dekat video ni. Nanti cikgu send video dalam kelas. Okey. Dalam channel cikgu Okey. So sekarang ni soalan ni kita dah selesai. Okey. Cikgu nak cari satu soalan tapi cikgu tak naklah buat PNL nanti. Korang buat sendiri lah pula. So cikgu nak bincang soalan. Cuba tengok soalan yang susah sikit lah. Cikgu cari. Jangan keluar dulu. Ada lagi. Cikgu cari soalan yang cikgu pernah bagi dekat channel. Soalan exam. Nanti cikgu pun akan ajar korang satu lagi tentang akaun kawalan akaun kawalan. So yang tu pun banyaklah yang orang tak berapa pandai buat. So akaun kawalan pun famous. Cikgu cari soalan. Okay, dah ada ni soalannya. Okay. So korang tengok soalan seterusnya ni. Sama. Tapi yang ni banyak sikit lah soalan dia. Kita tengok lah tahap soalan dia susah ke senang ke. Ini soalan-soalan percubaan lah. Okay. Okay, imbangan duga perniagaan runcit warisan pada 31 Disember 2017 adalah seperti berikut. So dia bagi imbangan duga. Okay. So sama apa yang korang perlu buat. Yang pertama tadi sama labelkan. Inventory awal apa? AP. So terus labelkan. Okay. So untuk inventory awal AP, modal awal, equity pemilik, PKK, tunai, aset, PKK, isi je macam tu. Aset, PKK, bank, gaji, belanja, sewa, belanja, perabot, aset bukan semasa PKK, jabatan pejabat, aset bukan semasa PKK, belian, AP, jualan, AP, alat tulis, belanja, ambilan bukan belanja ambilan,
ekuiti pemilik PKK. Kadar bayaran belanja, komisen diterima tu. Tengok dia belah kredit. So komisen diterima hasil. Pulangan dia ada dua Ini adalah pulangan jualan. Tulis labelkan terus bagi kita faham. Belian. Kita tulis apa yang kita faham. So yang ni masuk AP lah. So korang tulis, oh ni belian, ni jualan. So terus korang tahu. Susut nilai terkumpul. Aset. Bukan semasa PKK. Akaun belum bayar. Liability. PKK. Akaun belum terima. Aset. PKK. Label je macam tu. Peruntukan hutang ragu dekat aset juga. PKK. Okay. Okay. Boleh faham yang tu? So settle. Kalau dah label, dia mudah lah. Okay. Baru selesaikan soalan dia. Baru kita jawab soalan. Dah label, siapkan soalan dia. Baca soalan lah. So inventory pada 31 Disember 2017 dinilai 31,800 pada harga kos dan pada harga pasaran. So yang ni potong lah harga pasaran. Kita nak harga kos je. So nilai yang kita ambil untuk inventory akhir adalah yang ni. Okay. Inventory alat tulis pada tahun. Okay. Ni ada inventory alat tulis. So ni pun masuk dekat. Ni masuk AP dan PKK. Asset. So alat tulis masuk aset PKK. Tapi kita tengok tadi ada alat tulis tak? Yes, ada alat tulis 260. Okay. So sekarang ni kita ada inventory. Maksudnya alat tulis yang tidak digunakan. So kita kena tolak lah. 260 tolak dengan 110. So jadi nilai baru dia 150. Jangan tulis 260 dekat belanja. Tulis nilai yang baru tu. Okay. So kita dah settlekan dua soalan. Ada nak tanya? Okay. Hutang lapuk 280. Ada tak? Kat atas ni ada hutang lapuk tadi. Hutang lapuk. Tak ada Okay. So hutang lapuk dia kita kena tulis dekat mana? Dekat belanja lah. Okay. Hutang lapuk. Okay. So kalau ada hutang lapuk, kita kena tolak dekat akaun belum terima. Kita kena tolak dekat akaun belum terima ni. 10,280 tolak dengan hutang lapuk 280 So dia jadi 10,000. So ni nilai baru dia adalah 10,000. Potong terus. Kita kena tengok. Dia mesti biasanya akan ada dua akaun tu. Dia akan masuk. So satu hutang lapuk, satu lagi dekat akaun belum terima. Jangan belum bayar. Belum bayar korang tak boleh lapukkan hutang orang. Hutang kita tak boleh lapuk. Kita tak boleh kata, oh dia halalkan hutang kita. Tak boleh mana macam tu. Kita halalkan hutang orang boleh. Tapi kita tak boleh halalkan hutang kita dengan orang. Itu maksud. Orang kena tahu. Takut terluka. Okay. Kadar bayaran belum dibayar. So kadar bayaran yang sedia ada adalah 7,800. Okay. Tapi belum bayar lagi. So ni akaun ataupun belanja belum bayar ataupun kadar bayaran belum bayar. Belum bayar. Masuk dekat mana? Belanja belum bayar masuk liability PKK. So 630 ni mesti tambah dengan 7,800. Sebab kita mesti tulis pembelanjaan tahunan kita. So ni belum cukup lagi. Potong, tulis baru 8,430. Okey. Dah settle. Ada dua. Ada dua kan perubahan dekat situ korang tengok. Ada satu masuk dekat liability, satu lagi korang betulkan dekat kadar bayaran dekat belanja. Okay, kita tengok lagi satu, komisen diterima 100 bagi setiap 3 bulan. Jadi setahun ada berapa? 3 bulan, 4 kali lah. So sepatutnya dia dapat 400 lah. 4 kali kan. 4 kali dia dapat 400. So sekarang komisen dia dapat 320 je. So tak cukup lagi. So korang kena potong ni, korang kena tulis 400. Okay. So sekarang ni komisen belum terima. Komisen belum terima sebanyak
400 tolak 320 RM 80. Korang belum dapat 80 lagi lah. Korang kena tolak lah. 400 tolak 320. So korang dapat 400 tolak 320. So korang akan dapat 80. So ini masuk kat mana? Komisen belum terima ni adalah aset PKK. Okay. Dekat hasil korang kena tulis 400. Dekat hasil korang kena tulis 400. Okey. Boleh? Ada sebarang persoalan tentang komisen diterima tadi? Okey, seterusnya. Seterusnya, sekeping nota kredit diterima daripada pembekal berjumlah 2,260 yang belum direkodkan di mana-mana buku. Okey. Nota kredit ni adalah ulangan kita terima. Bila kita terima itu adalah ulangan belian. So dekat ulangan belian kita 270 kan. 270 korang kena tambah balik dengan 260. Okey. 270 tambah. Okey. So jadi 530 lah. Ini ulangan belian yang baru Ini potong. Okey. So seterusnya kita kena tolak apa? Kalau nota kredit akaun belum bayar kita. Akaun belum bayar kita 10,000 tadi kan. So kena tolak lagi. Kira baru nampak. So ada pengiraan tu korang nampak. So 260. So jadi 10,000 tolak 260 lah. Korang dapat 9,740. Okey ni. So ni nilai baru. 10,000 tadi dah tak betul lah. Ambil nilai ni pula yang baru. Okey. So dah selesai. So dia cakap peruntukan hutang ragu diselaraskan 2% atas belian bersih. Belian bersih. Akaun belum terima bersih. Jadi korang tengok sini 9,740 darab dengan 2%. So dapat berapa? Okay. Untukkan hutang ragu 2% akan bersih. Betul tak ni tadi? Okay, so cikgu dapat 194.8. So cikgu tulis 195. Bundakan 195. Okey. So korang tengok dekat peruntukan hutang ragu yang sedia ada, peruntukan hutang ragu dia adalah 330. So korang kena tolak 330 tolak 195. So korang akan dapat. Okey. Kat sini cikgu akan tulis dia kurang peruntukan hutang ragu dia makin berkurang. So pengurangan sama macam tadi, pengurangan hutang ragu sebanyak 135. So ni masuk mana pengurangan hutang ragu? Hasil. 330 padam, potong, so tulis nilai baru 195. So nilai yang baru. Jangan tulis nilai yang lama. Okey. Boleh? Okey. So dah selesai yang tu. Ada pertanyaan? Nak tanya ke? Tak ada berkaitan hutang ragu tu. So korang kena tengok dulu. Korang kena tengok akaun belum terima yang bersih. Jangan korang kira yang lama. PKK, ya betul. Masuk dekat PKK 195. Betul? Betul. 195 tu masuk dekat PKK. 135 tu masuk di hasil. Okay, so yang seterusnya, kadar susut nilai bagi aset bukan semasa adalah seperti berikut. 10% mengikut kaedah atas kos. Atas kos. So perabot, kita tengok perabot dulu. Okay, perabot ni susut nilai dia. Mana perabot? Harga perabot dia adalah 9,800. Okay, so perabot 9,600.
Ya, harga perabot 9,000, 9,000. 800 bukan 800. 800. Okay. So darab dengan 10% kaedah harga kos. Harga kos dengan garis lurus sama Kita guna harga kos je. Maksudnya kita ambil harga kos. So dia jadi 980. 980 ni adalah susut nilai. Susut nilai terkumpul macam mana pula? Susut nilai terkumpul mesti ditambahlah. Tambah dengan 980. So dapat apa? 940 tambah 980. So korang akan jadi nilai yang baru dia adalah 5,900. So yang ni dah boleh potong. 5,900. Okay, so itu nilai susut nilai yang baru. Yang ni alatan pejabat. 20% mengikut kaedah baki berkurangan. So alatan pejabat. So berapa harga nilai alatan pejabat? Silap lah, terbalik lah. Sorry. Terbalik nama dia. Cikgu ambil alatan pejabat tadi. Perabot lah. Perabot nilai dia. Sorry salah. Tengok. 2 perabot 12,300. Okay. 12,300. Okay. So ni 9,800. Okay. So ni salah lah kat sini. So susut nilai dia jadi 1,230. Okay. 10% kan? Daripada 12,000. So kat sini pun salah lah. Kena jadi 1,280. 80, 30. So korang kena tambah 1,230 tambah dengan 4,920. So korang akan dapat 6,150. So ni nilai yang baru untuk nilai perabot. Kita tukar pula dengan alatan pejabat. So alatan pejabat ni kaedah baki berkurangan. So kita tengok dulu susut nilai bagi alatan pejabat iaitu 1,960. So tolak lah 1,960 tolak. So dapat berapa? So korang akan dapat 7,840 barulah darab dengan 20%. 20%. 20%. So dapat 1,568. 1,568. So sekarang 1,568 ni susut nilai. Susut nilai. So susut nilai alatan pejabat, susut nilai perabot semua masuk dekat belanja. Masuk dekat belanja tau. Okay. Jadi untuk susut nilai terkumpul, korang kena tambah dengan 1,568. 1,568 tambah dengan 1,960. So dia jadi 3,528. 3,528. Ini nilai baru untuk susut nilai terkumpul bagi alatan pejabat. Okey. So selesailah semua soalan tu. So kalau korang boleh selesaikan semua ni, korang boleh dapatlah markah penuh lah. Okey. So sebab tu cikgu buat pengiraan terlebih dahulu. Bukannya buat kolom dulu, isi dulu. Salah. So korang kena selesaikan dulu. Okey. Ada nak tanya berkaitan ni? Tak faham ke lagi? Cuba tanya. Cikgu bagi masa tu korang tanya. Okay, ni cuba korang buat Boleh tak? Cuba korang buat soalan ni. Selesaikan. Format tu korang boleh pakai format yang cikgu hantar dekat tu. Korang boleh print je lah. Isi je format kat situ. Sekejap cikgu nak record je.